Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 981 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 20,454 kes. Kementerian Kesihatan dalam serang akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 979 adalah kes tempatan manakala 2 kes import. .742 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 196 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,610 manakala 3 kes dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sehingga 10 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.9%, untuk 2 dos vaksin 94.1%, sementara 44.9% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 3 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Jubli Intan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, petang tadi Kementerian Pertahanan dan ABDB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran secara serentak di surau-surau Kementerian Pertahanan dan ABDB di keempat-empat daerah termasuk Masjid Pulau Baru-Baru. Hadir di Surau Al-Faizun, Brakas Garrison, Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Perukes Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis Khatam Al-Quran tahun ini menggunakan Mushaf Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya terbitan khas sempena sambutan Jubli Intan ABDB. Sementara itu, majlis yang sama juga diadakan di Surau Al-Huda. Antara yang hadir, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah ABDB. Universiti Brunei Darussalam UBD mengambil langkah besar dalam memastikan graduan yang berkualiti tinggi dan dilengkapi dengan kemahiran serta pengetahuan bagi menghadapi cabaran dan jangkaan semasa memasuki alam pekerjaan. Sehubungan itu, UBD mengadakan hari terbuka sehingga esok 12 Februari 2022 di Institut Sains Kesihatan Pengira Anak Puteri Rashidah, Datul Bolkiah. Hari terbuka UBD kali ini diadakan secara bersemuka atau secara dalam talian. Mereka yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian di UBD boleh mengetahui program yang ditawarkan serta syarat kemasukan semasa Expo Pengajian Pendidikan Tinggi secara dalam talian yang berlangsung sehingga hari ini. Manakala mereka yang berhasrat untuk mengunjungi hari terbuka UBD bolehlah menempah slot melalui aplikasi QUp. Jumlah pengunjung adalah terhad dan dimestikan membuat ujian saringan antigen ART terlebih dahulu.
Budaya internet menjadi salah satu teknologi yang paling pesat berkembang. Malah ia dilihat sebagai satu keperluan manusia pada masa kini, iaitu antaranya penggunaan media sosial. Melaluinya, perhubungan dan interaksi menjadi semakin mudah sehingga boleh dikatakan segala maklumat itu boleh diakses melalui hujung jari. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Waspada Dosa dan Pahala di Hujung Jari. Khutbah turut menggariskan perkembangan kemudahan teknologi komunikasi memiliki banyak cabarannya sekiranya digunakan dengan niat yang betul, maka ia akan membawa kepada manfaat dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi jika disalahguna, maka ia akan membawa kepada perkara yang sia-sia dan merugikan. Sebagai pengguna yang bijak dan bertanggungjawab, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media sosial ini. Antaranya, pertama, menyampaikan yang baik, iaitu menggunakan media sosial itu sebagai wahana ataupun saluran bagi berkongsi maklumat dan perkara-perkara yang baik. Kedua, sentiasa mengamalkan tabayyun ataupun budaya semak sebelum sebar kerana dikhawatiri informasi, berita dan maklumat yang dikongsikan itu adalah palsu dan tidak benar. Oleh yang demikian, sekiranya maklumat yang kita terima itu tidak dapat dipastikan kesahihannya ataupun kurang bermanfaat untuk dikongsikan, maka sebaiknya maklumat itu diketepikan sahaja dan tidak perlu dikongsikan. Ketiga, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan, iaitu dengan sentiasa memastikan bahawa setiap perkataan yang kita lafazkan ataupun kata-kata yang kita tulis itu ialah sesuatu yang elok, baik dan betul. Keempat, menjaga batas pergaulan dalam media sosial. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga batas-batas pergaulan ataupun perbualan dengan yang bukan mahram bagi mengelakkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah dan kemudaratan di kemudian hari. Berkat kesabaran dan kegigihan dalam penanaman pohon anggur, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Inilah yang dikatanya berkarih, berjarih, belurih. Mendapat ilham untuk menanam pohon anggur semasa berada di luar negara, siapa sangka dengan hanya mempunyai keluasan 50 kali 9 kaki persegi, beliau mampu menghasilkan buah anggur yang manis. Asmayatim Haji Matusin seterusnya membawakan laporannya. Dengan tidak mempunyai pengetahuan dalam penanaman pohon anggur, penduduk di rancangan perumahan negara Kampung Pancur Mengkubau ini mula menanam pohon anggur pada tahun 2015. Awang Azlan bin Haji Abdul Murad menanam anggur Isabella, Glacier, Jupiter, Black Sapphire, Red Master dan Red Seedless di sebuah rumah hijau yang dibinanya berdekatan kediamannya. Menurutnya, antara cabaran utama dalam penanaman pohon anggur adalah serangga perosak. Cabaran yang utama selalu kalau nanam anggur ni, itulah kadang-kadang serangga perosak. Dulu masa aku menanam sebelum ada greenhouse ni kan, ia menghasilkan buah yang banyak. Tapi itulah kadang-kadang bila kena hujan, daun tu selalu kena serangan kutu, hama, ulat-ulat. Kadang-kadang buah tu dimakan oleh burung. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah, masalah tu tidak timbul lagi. Aku start greenhouse ni tahun 2018. Sudah ada greenhouse ni, baru aku punya penjagaan teratur sedikit lah. Di masa akan datang, beliau merancang untuk mendapat bibit anggur yang terbaik bagi menghasilkan buah-buah anggur yang berkualiti agar dapat menceburi bidang perniagaan dengan pemasaran anggur tempatan bagi orang ramai. Laporan Asmayatim Haji Matusin untuk Berita RTB. Musabakah membaca Al-Quran bagi lelaki dan perempuan berumur 40 tahun ke atas bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara kali keempat sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 akan diadakan pada 5 Mac hingga 7 Mac 2022. Musabakah dikendalikan bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait.
Borang penyertaan boleh diperoleh di bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Simpang 15, Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan, Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait dan pejabat Hal Ehwal Masjid di setiap daerah atau memuat turun borang penyertaan dengan mengimbas kod QR. Borang yang lengkap diisikan hendaklah dikembalikan tidak lewat 28 Februari 2022, 4 petang. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 87754464 atau 8831 350 pada waktu pejabat. Separuh jalan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, 2 km dari pusing keliling Labu Hala Kuala Kota Batu akan ditutup sementara bermula hari ini sehingga 13 Februari 2022. Jabatan Kerja Raya dalam serah abarnya memaklumkan penutupan tersebut akan bermula dari pukul 10 malam hingga 6 pagi pada hari berikutnya. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan fiber optik UNN di kawasan berkenaan. Semua itu, pihak JKR menasihatkan kepada para pengguna jambatan tersebut untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui jambatan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Dua pengadil tempatan berlepas ke Kemboja hari ini bagi mengadili kejohanan bola sepak Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 yang berlangsung di negara berkenaan. Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam FABD dan Persatuan Pengadil Bola Sepak Negara Brunei Darussalam menghantar Abdul Hakim bin Muhammad Haidi, pengadil FIFA, dan Muhammad Faisal bin Ali, penolong pengadil FIFA, kejohanan tersebut. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei mengucapkan selamat berlayar Pengarah Haji Aliuddin bin Pengarah Haji Tajuddin yang dipertua Persatuan Pengadil Bola Sepak Negara Brunei Darussalam.